Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikan dirimu berkhidmat kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa'bud rabbak, Tuhanmu wahai Muhammad, hatta sehingga kita menemui maut. Allah nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nistanna bi sunnatihi wa hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma, Allahumma yassir wa la tu'assir wa atina bil khair ya arhamar rahimin. Ayat yang membaca tadi memberi halkan kepada kita ibadah. Islam dah kita beriman perkara dalam. Sebab itulah penzahiran seorang Islam itu tidak sah dia kecuali bisyahadah. Para ulama menyebut syahadah itu adalah miftahul Islam. Wala yasihul ibadah illa bihima. Walaupun bagaimana keadaan seseorang itu tidak dia sah beribadat kecuali dia mesti dulu bersyahadah. Kerana syahadah itu adalah syarat pertama kepada ibadah. Adapun iman itu adalah berkait perkara dengan batiniah. Nak menzahirkan dia tadi melalui dengan terbinanya rukun Islam. Dan semua perkara hidup bangun berkelip mata kita tidak boleh menjadi suatu pahala nilai di sisi Allah kecuali dalam konsep ibadah. Kalau tak jadi ibadat, tak jadi bagi pahala. Itu maksudnya. Kerana itu istilah ibadah, kita tak boleh nak mempersendakan dia. Nak wak nganyi, wak ngaca, dek mai teruk. Wak gapa bemak? Ibadat. Ada ni. Ataupun ikutlah perkara-perkara yang tidak sesuai. Kita main, dia ada beberapa kalimah. Kalau dalam undang-undang, mengenai agama Islam ni, dia ada istilah-istilah yang telah digezet yang tidak boleh kita persendakan dia, tak boleh digunakan dia tanpa dengan kewajaran. Kalau tak silap ama, dalam 27 kalimah utama, Islam, iman, wali, hakim, mufti, tak boleh guna ni, tak boleh nak ngaca kat sini. Kemudian begitu juga halal. Halal kita nak letak pasal nama itu telah digezet ataupun yang telah diregister sebagai nama yang khusus di dalam Islam. Nama Allah, nama Islam, ni nama yang tidak boleh kita persendakan dia. Tuan-tuan tidak sedar mungkin salah satu daripada kalimah itu ialah ibadah. Justru kita tak boleh nak guna kalimah ibadat kerana walaupun kita akrab dengan saudara kita jiran, dia sedang menyembah berhala dan mau ibadat ke apa tak ada. Tak boleh. Kerana kalimah ibadat tu ismun jami', suatu isim yang mencakupi, isim yang telah satu istilah yang merangkum seluruh kullu, tiap yashmulu setiap perkara kaubat yang berkaitan dengan ibadat kita kepada Allah. Sana itu orang Arab tidak menyebut kalimah abdun itu kecuali mereka yang mengabdikan diri kepada Allah. Itu cerita lain lah. Tapi sebagai mukaddimahnya, ibadat yang kita bacakan tadi tak jadi suatu pahala, tak jadi suatu kebaikan yang menguntungkan kita di sisi Allah, kecuali kena tukar. Kita kena jadikan setiap amalan hidup kita sebagai ibadat. Di antara ibadah, tuan-tuan, ialah makan minum yang kita mungkin tidak ambil cakna. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Suratul A'raf ayat 31. Allah meminta kepada kita khudhu. Khudhu tu makna ambil baju, ambil piyah, ambil air bau, semua zinatakum. Perhiasan kamu inda kulli masjidin. Di waktu kamu nak mari masjid, maka Allah meminta pada kita berhias. Pakai dengan yang paling baik. Pakai paling sesuai. Apatah lagi kita akan bersama dengan masyarakat, saudara-saudara kita yang beriman. Maka kita nak menunjukkan kemesraan kita. Pakai bau, pakai yang sesuai lah.
Kemudian wakulu washrabu, makan dan minum kita, tetapi makan minum dia ada cara nak beribadat tadi. Wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Dalam kaedah kita atau dalam bahasa kita orang Malaysia ni, kita ada bazir. Berlebihan ni tak berapa kemah di dalam penggunaan masyarakat. Israf dengan bazir ni beza. Israf iblahu fil ibah. Adapun membazir infaqul ma fil batil atau fi ghairil haq. Membazir kita menggunakan harta, memanfaatkan harta dalam perkara yang diharam. Itu membazir. Kita makan ni hak lebih tu bazir, makan banyak tu jangan ada bazir kan. Bazir ni tuan-tuan ingat ni, kita membelanjakan harta dalam perkara yang diharamkan, dalam perkara yang tidak hak. Jadi kita beli perkara yang haram, beli toto, tu membazir, termasuk membazir. Membazir. Kemudian israf ni banyak berlaku apabila kita iblah, melebihi daripada perkara yang sewajarnya. Kalau kita makan patutnya sekadar kenyal tu 3 atau 4, 5 senduk, ataupun kadar 2, 3 cekok nasi sepinggan, tiba-tiba kita pakas tahu siapa terik ngeting, orang kapur kata kenyal buta. Kenyal buta. Jadi di antara awalu ma bid'ah ataupun awalu bid'ah ba'da wafati Rasulullah, di antara perkara bid'ah, dan tidak semua bid'ah itu dalalah. Bid'ah di sini maksudnya muhdas, perkara baru yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah, ialah asyaba'u, kenyang. Kenyang ni di antara cara hidup atau perubahan hidup yang berlaku atau perubahan hidup berlaku selepas kewafatan Rasul. Li'anna kata dia, li'annana kata Umar, kami di zaman sahabat, kami hanya makan di waktu kami benar lapar dan kami berhenti selepas atau ketika kami berasa kenyang. Jadi selepas kewafatan Nabi, berlaku perubahan manusia atau perubahan kehidupan manusia. Makin mula ada talang, makin mula berhidang, adanya sapu tangan, kemudian makan tu pula sampai makan mereka tu berlebih-lebih. Maka mulalah berubah sedikit corak. Rasulullah SAW orang kata makan siapa kita sedawa. Tajuk malam ni nya, amun ayatnya tajuk sedawa je. Tapi dia kena mari kuat di atas tu supaya dia nampak. Nak pergi minat anak orang, dia patung dulu. Dia tak kata amun ni mari nak minat kurang adat. Bahasa Melayu, dia naik tangga, nampak dulu, patung dulu nak kumbang terbang, nak beramai-ramai hingga seekor di kuntung mawar. Itu sambut diri tu. Jadi bila kita makan, siapa sedawa? Nak sedawa, sedawa, macam-macam sedawa. Nah, tolong pokmu tu. Ingat kau, tolong pokmu tu dia sekok. Tak boleh nak nyawa, tak. Anak tepuk atas belakang tegak, tu beg Paula sawa, nasi lagi tambah pula. Tak berhenti kita. Nabi SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada Ibnu Majah dan hadis ini hadis hasan, iaitu kufa jusha'ak anna fa inna atwalakum ju'an yawmal qiyamah aktsarukum shib'an fid dari dunya. Jarang, dan dalam pengalaman hamba lah, jarang kita membincangkan hukum masalah sedawa ni. Jadi biarlah hamba tak seberapa ini. Ni patutlah pergi memancing ikan keli, malam mendapat ikan haruan. Sudilah menerima dari ini walaupun banyak kekurangan. Ilir kata. Kau tak ilir lagi. Jadi habis-habis makna. Tak usah sambung lah. Nama ke balah pula tak ayah lah. Kalau balah kita kira jadi natu pak wer lah. Kita makan siapa sedawa? Sedawa. Lagu mana sedawa? Bagaimana sedawa dalam semaya, bagaimana kita sedawa luar semaya, bagaimana orang mari sedawa, dan bagaimana kita makan sedawa. Berlakulah suatu kisah dan hadis berkaitan sendawa ni, tapi tak semak saya sebut sendawa. Nampak macam air ni kat Kuala Lumpur. Nah, sedawa je lah. Sedawa ni minta maaf rakan dalam Facebook kita tu ramai. Jadi sebab tu saya pertama nak ucap tahniah lah. Ini masjid yang membuat rakaman. Kemudian dia live kan, kerana
dakwah ni kena berstrategi. Yang ada dengar di sini mungkin ada 80 orang, 70 orang. Tu pun ramah hak jenera. Nak ke mana ni? Aku tak percaya celek mata tu. Nah, sebab dia pandai dah dia celek dia, tapi tak geruk. Tu aku was-was. Jadi tetapi rakan Facebook kita tu lepas pada ni rakam naik sampai 2,000, naik sampai 3,000. Tak ramai masjid yang membuat rakaman bagi pihak masjid. Terutamanya Masjid Pasir Putih, dia ada follower dia sampai 20,000. Dia dah lama buat, follower dia 20,000. Jadi setiap ustaz-ustaz yang hebat tu, yang biasa hebat tu, follower orang akan like kepada dia terlebih kurang 3,000, 4,000 dalam masa seminggu. Jadi ini satu pendekatan yang baik, tapi tak ramai masjid yang ada AJK sukarelawan yang sanggup buat rakaman tersebut. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada masjid yang membuat rakaman ini. Jadi bila berkaitan dengan persendawa ni, tak banyak hadis. Hadis yang utama menjadi rujukan itu hadis yang saya telah baca tadi, apabila seorang sahabat dia bersendawa depan Nabi, sendawa depan Rasulullah SAW. Nabi SAW terus bersabda, iaitu kufa jusa'ak anna, iaitu mana ibad. Bila sendawa ni jauh sikit, jauh sikit ataupun kawal sikit sendawa ni daripada kami. Di sendawa daripada iaitulah tajassyat, iaitu tajasya'a, tajasyu'an, iaitu jusya'an, iaitu jusya'. Itu bahasa orang Arab bila sebut sendawa. Jadi berlaku dengan kes nak ceritanya ibadah. Hatta sendawa pun Islam ni ada hukumnya. Tidak ada lagi yang meyakinkan kita dalam agama di dunia ini yang dapat membuktikan bahawa cara hidup yang lengkap nak banding dengan Islam. Carilah agama-agama lain yang tak perlu saya sebutkan di sini yang didakwa itu sebagai agama. Kita nak cari kesempurnaan, diatur cara hidup ibadah pada Allah, iaitu Islam. Sehingga sendawa pun ada adab-adabnya. Tak kita bila makan ni, bila makan tuan-tuan dah mati Allah, bila terlampau kenyang, dia akan tubik sendawa. Sebab itulah apa dia sendawa. Kamus Dewan berkata sendawa ini ialah bunyi yang keluar daripada kerongkong kerana sebab kenyang. Kalau tubik ke hidung, kenyang siapa tubik ke hidung? Jeli apa tubik ke hidung bah? Ni tu ke mulut. Ni siapa tubik ke hidung? Tak ada kamus dah. Kalau ada kamus orang kenyang siapa tubik ke hidung tu, orang kata kenyang berdoa lalu. Bukan sendawa, seduk dawa ni pun. Itu istilah tak ada dalam kamus lah ni. Jadi kamus kita telah memberikan takrif sendawa ni, ia tubik suara daripada kerongkong, tapi pucanya daripada perut dengan sebab kenyang. Dan inilah yang dipahami oleh orang Arab bila sebut sendawa, itu huwa sautun ma'arihin yahsilu minal fammi inda husuli syab'i. Iaitu suara sautun. Jadi biasanya sendawa ni kalau tak tubik sendawa dia panggil apa? Tubik angin tapi tak ada suara. Tubik kerongkong. Ni bisa ni. Tapi kalau ketuk, bunyi tak bunyi pun ketuk dah. Kalau bunyi rukuk pada ketuk, dia berukuk. Jangan tak tahu rukuk pada semaya ya, 13. Rukuk pada ketuk apa dia? Adik. Tu dah lepas ketuk nak ceman tu. Dia kita semaya tu sah, kita tahu rukun syarat batal juga baru kita kata kita kenal sesuatu itu daripada rukun. Sebab rukun itu ialah mahiyatus syai' atau hakikatus syai'. Rukun itu ialah hakikat ada sesuatu tu. Mana kalau tak ada benda tu, tak ada lah sesuatu itu. Sebab tu kita mudah faham, iaitu solat 13 rukun. Maka tidak ada salah satu daripada rukun tu tak ada nama semayang. Sebab tu batal. Apa kita kata tak rukun batal? Sebab dia adalah rukun. Maka bila rukun tu tak jadi sesuatu itu kecuali benda tu ada. Jadi begitulah juga. Minta maaf lah bunyi apa ni, ambo puasa segar juga tu. Nak sebut jadi tergagak-gagak tu. Jadi bila sebut
Kentut itu ialah rukun dia keluar daripada dubur. Keluar daripada dubur. Keluar daripada dubur. Maka bila keluar daripada dubur, ada bunyi, tak ada bunyi, bau, tak bau, kentut. Nah, jadi rukun kepada sendawa ni bunyi. Jadi kalau tak bunyi senyap, tak sendawa lagi lah. Jadi bila bunyi tu sautun yang keluar, kemudian memang dah mari daripada ni, dan kemudian daripada kerongkong, kemudian keluar daripada mulut, kemudian keluar daripada hidung, kita tak nama dia sebagai sendawa. Kita kena beza ni sebab ada hukum selepas daripada ini berkaitan dengan sendawa ni. Jadi kalaulah benar dia sendawa sesuatu bunyi yang keluar, tak kira bunyi pelembu ke, bunyi pauta ke, dia bergantung pada luah besar kerongkong ni pula. Dia setahu mana tekanan kenyal ni pula. Dia keluar dengan sebab kekenyangan. Nah, jadi maknanya bila kita sedawa tu kenyal, alamat sedang molek tu. Jadi bila sedawa betul kait, tambah pula. Nabi pun sebut, fa inna atwalakum ju'an, sesungguhnya sesiapa yang paling lama berlapar, maka dia aksarukum, dialah orang yang paling banyak kenyang di hari akhirat kelak. Maksud hadis ini yang disebut oleh Imam Mutarmizi, dia pecah sini. Iaitu apakah maksud kepada hadis ni? Adakah Nabi menghukumkan sendawa itu, ataupun Nabi melarang, ataupun ada teguran Nabi kepada kenyang? Ini yang dibincangkan oleh ulama. Sebab di dalam nas atau dalam kita nak memahami sesuatu hadis, kita kena tengok mana maksud dia. Contoh mudah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ayat Al-Quran menyuruh kita supaya menyunatkan kita fankihu, kahwinlah kamu 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir kamu tidak boleh berlaku adil, kahwin 1. Maka ayat ni suruh kita nikah 2 ke? Suruh nikah 3 ke? Suruh nikah 4 ke? Suruh nikah sah. Hak sebenar maksud dia. Maksud ayat ini para ulama menyebut bahawa maksud ayat ini adalah sebenarnya kahwin 1. Sebab tu nak didatangkan cara bentuk ayat tu supaya kita faham, bukan suruh nikah 2, tetapi suruh nikah 1. Itu yang dimaksudkan. Itu yang idealnya. Tapi jika kamu ada kekuatan, sebab tak semua ada kekuatan ni. Hak kecek sedap tu ramai. Walaupun pakar atas ni general pun kata Ustaz Azhar Idrus, bukan kata Ustaz Azhar Idrus. Pakar atas ni ketua general polis pun belum tentu berani. Betul ke tak? Tak saya mengaku lagi pun kapal ni. Bisa setara ni. Apapun, maksud ayat itu ialah supaya kita berkahwin dengan 1 dan jaga keadilan itu, kerana bila tidak boleh berlaku adil, dia suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Islam bila berlaku zalim. Baik, maka begini juga, hindarkan kamu, jauhkan daripadaku sendawamu itu. Kemudian Nabi pun sebut sesungguhnya orang yang berlapar itu di dunia, sesungguhnya kalau kita mudah tak, dia akan kenyang di akhirat kelak. Berapa lama mu lapar di dunia, maka berapa lama itulah kamu kenyang di akhirat. Kerana di padang mahsyar akhirat ni suatu tempat yang kita tahu tak tahu jarak masa bila, kemudian tidak ada makanan untuk diminum, hanya ada air telaga Kausar saja. Ingat dia kata nasi air dingin ada. Tak ada apa-apa di sana, maka yang dapat menahan kita daripada lapar itu kerana kita sentiasa lapar di akhirat, di dunia. Itu yang berkata tadi bahawa di antara perkara bid'ah yang berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi, kata Umar, zaman Umar tu manusia mula kekenyangan. Mereka makan walaupun mereka tidak berapa lapar, dan mereka terus makan walaupun mereka dah kenyang. Dengan demikian, tuan-tuan rahmati Allah, hukum di sini para ulama telah hampir bersetujulah dengan mazhab kita Asy-Syafi'iyah, bahkan mazhab-mazhab lain menyebut bahawa dalam hadis ini dipahami hukum sendawa ni harus.
Dia tidak macam makruh. Dia tidak makruh. Sendawa tu biasalah, hukumnya harus. Jadi ertinya seorang yang sendawa itu tidak aib. Tidak aib. Tidak aib. Di dalam hukum syarak. Namun bergantung kepada uruf. Kalau tempat uruf kita ni, agak-agak sendawa depan orang ni, jauh atau tak jauh? Memang. Tak apa jauh deh. Tak apa jauh pak kita. Sebab uruf ni menentukan juga, walaupun hukum harus tak ada hukum. Macam orang Arab, kalau kita tapar punggung dia, gocoh. Tapi kalau kita gonyek pada dia, siapa cabut kasut bel, tak apa. Tapi kalau kita orang Malaysia, adat Melayu ni, kalau gonyek pala, mi cerita Piramli, gua kertas lalu, ni pala pakmu, pala aku, pijak kita gocoh. Tapi kalau tapar punggung, tak apa. Betul ke tak? Jangan punggung retina sudah. Tapi jangan tapar kongsi, gangguan seksual. Boleh gangguan seksual juga, tapar punggung kita terkali. Tapi kita nampak ada perubahan hukum di situ dengan sebab uruf. Jadi kita orang Melayu pun, kalau sedawa, betul kata Abang, kalau anak kita sedawa, suruh tutup mulut, kemudian mengelak dan sebagainya, tidak ada sedawa, begitu. Walau bagaimanapun, kita kembali kepada hukum, sebab apa? Kenapa bahawa sendawa itu tidak menjadi haram ataupun menjadi makruh? Kerana sendawa itu semata-mata bunyi yang keluar daripada perut dengan sebab dia kenyang. Jadi itu dikatakan sebagai sesuatu yang tabi'i. Nak elok tak boleh. Kalau dia kenyang, keruh tubik. Jadi jangan pula lepas pada ni, lama ke sebelum ni tak sedawa mana. Tapi lepas ni balik makan nasi, makan pas senyap. Lepas tu makan senyap. Jadi bini pun tanya gua, nak bayar RM3. Tunggu sedawa. Sebab ustaz kata bila kenyek, sedawa baru kenyek. Jadi abang tak sedawa lagi rupanya. Abang makan nasi dekat 30 tahun ni. Jangan benar abang kenyek. Jangan abang. Sebab ada orang sedawa, ada orang tak sedawa. Tak dah. Yang lepas pada ni, lepas tambah pasnya. Lepas tu tambah pula pasnya, tunggu sedawa. Tak beda ni. Jadi ada orang sedawa, ada orang tak sedawa. Kata perut molek, perut tak molek lah dia. Kalau perut molek, makan nasi 3 gun, tak sedawa lagi. Nak, betul kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Jadi itulah yang disebutkan oleh Imam Tirmizi, bahawa maksud daripada kufar, ataupun kufa jusya'at, iaitu hindar dan tahan sendawamu itu, bahawa an-nahyu di situ ialah ditegahnya ialah kenyang. Jadi sebab tu kita kembali pada asal Islam ni, wala tusrifu, jangan kita beribadat makan tu, jangan kita berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa kita kat kenyang buta lah. Kalau kapu ambo dia panggil kenyang ciri. Nah, kalau gua Musa dia kenyang nyanda, lain. Lain pada, lain belalai. Tuan-tuan tahu, abang tahu tak pasal apa panggil kenyang nyanda? Nyanda bata getah. Bata getah. Dia kenyang kan sedap sedawa nyanda. Tu bahasa ambo boleh, tu bukan kata ambil. Ada riwayat. Kemudian, sanak dia mutawatir. Ambo makan nasi pak beg buah. Makan nasi pak beg buah, mari orang pokcik tu dia makan sebelah ambo. Nasi dia letak gula kawah tu, tutup nasi. Tutup nasi. Jadi, dia duduk moga rupanya, kelik noreh di atas. Tahun ni baru puas hati. Moga dia nak ngelak ni, kira 10 ya, 20 ya ni, kira kenyang 3 hari lah. Allah, ambo tengok. Barak karuk. Tutup gula tu dengan daging, tutup nasi. Berak boleh makan. Tanya ambo, mari mana ambo. Pun sedap temu ramah. Temu ramah 2 benda, ambo boleh. Tengah-tengah makan, puff. Dia petuf, ada lagi daging tuf. Ambo tu gapo daging tu? Daging kerah lah weh. Mana tu daging kehek kan? Puff. Dia panggil daging tu. Daging kerah atau orang. Ambo pun senyap. Lepas sudah makan, ni baru nyanda dia tu. Ambo apa peh? Gua Musa kenyang nyanda. Tapi bila mau pergi baca, dia kenyang buta sebab ikan buta. Jadi kalau kita kata kenyang nyanda, dia tak faham.
Tapi bila mogelah jeli, dia kena cerik. Cerik bunyi. Cerik kan. Jadi kalau kata dia jeli kena buta, dia tak faham apa. Betul tak? Lain padas sini panggil apa? Kena pacak. Tak apalah ambil tengah dah ni. Jadi ada mikir. Kekal tadi. Bagaimana kalau kita sendawa? Dalam dua keadaan. Iaitu kalau kita sendawa kena perhati. Pertama, kita keluar bunyi saja, bau tak ada. Nama rakyat gini pesan ni, kerana mesti dirian. Mesti dirian ni, bang. Buat dah. Pulut dirian masjid ni buat dah. Dah gini. Kalau masjid surah tak buat pulut dirian, sekali setahun tak sah. Nah, kawan apa? Abang ngepir tu. Jatah kuasa masjid nak ambil perhatian tu. Jadi kawan apa? Oh, ambo kalau kita ingat sampai kecil-kecil muda dulu apa dia kalau masa mengatik dulu masa pulut dirian tegak sukalah. Suka. Ada malam mau ceramah dia tu Masjid Usna Ding. Kotos malam 20 dirian dah. Ambo ingat malam ni pulut dirian pula. Dok rupanya. Jadi kalau keluar bunyi saja, tak ada mau, baik. Maka ini yang dikatakan tidak makruh, harus. Mana keluar bunyi semata-mata tidak ada bau. Tetapi jika dengan syarat bahawa sendawa itu tidak dibuat-buat. Ada orang ni dia nunjuk kat orang, maka dia ni dia pun tegak adak ni pula. Tak bang apa? Dia tanya pula. Tak bang apa? Kita pun tak kerti. Tak bang. Dia pun sekali lagi panjang ni. Dia kata tak bang apa? Kita waktu tu nak ni makan tak bagi ni. Pakai selalu ni. Jadi ada kadang-kadang orang kata gurau bewok. Dalam Islam bila sebut ibadah, Nabi garis dah hindarkan, jauhkan kamu kalau boleh elok tahan daripada sedawa. Dan kalau nak sedawa, kalau boleh janganlah sedawa mengadap kepada orang. Bila Nabi kata kufa, tahan. Nak sedawa ni makna kalau boleh elok sedawa, eloklah sendawa ini. Tapi kalau sendawa dalam keadaan normal itu biasa. Mungkinlah kita kata Nabi suruh tahan tadi kerana adab. Yang keduanya bau. Bau pula dia pula D24. Betul dah ni? Orang lain tak makan dia lagi, dia tengok. Tambah-tambah dawa pula dalam semaya. Dia pun palis dawa dah ni. Jadi kalau sedawa, tuan-tuan perhati dulu. Jadi sudut adatnya tahan. Kalau tak boleh elok, sedawa lah. Dan dia tidaklah ada hukum apa-apa dari sudut syarak. Kecuali keluar bunyi yang mengganggu. Ataupun ada bau. Cuma seperti mana disebut oleh para ulama dalam fatwa. Menyebut bahawa hukum tala'ub bijusyak ni, iaitu bermain-main dengan sendawa ini adalah hukumnya perbuatan makruh. Dan min af'ali juhala. Dia daripada perbuatan orang-orang yang jahil. Jadi kalau ada orang ada tanding sedawa, dia pun sedawa, dia ada tanding ketung tanding ketung. Tanding ketung ada. Biasa, biasa. Dia orang tinggal ketung kalimut pun biasa. Dia tinggal tubik tegak, dia tutup kalimut kita pun kita dia kalimut, akak kalimut ukuk tu kan. Allahu akbar tuan-tuan berasa. Dia pun hehehe suka. Celaka sungguh saya dah ni. Tapi hak saya ketung kita tu lah ni jadi menteri kau angin dah. Jadi kita pun jumpa dia. Dia mengingat dia berketung kawan dulu. Kan ni. Kawan ni. Kawan nak projek kapal selam lah. Jadi pesan kepada anak-anak supaya jangan main dengan sendawa. Kerana walaupun harus sendawa itu membuat sendawa ataupun melakonkan sendawa, maknanya mengada-ngadakan pada sendawa atau mempermainkan sendawa, membuat-buat ataupun sengaja membuat sendawa, itu makruh. Yang tak makruh tadi selama mana keluar daripada tabiat dengan sebab kekenyangan. Tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi jika keluar bunyi, bersama angin, jiwa bunyi keluar, angin pun keluar. Maka dalam keadaan ini ada dua keadaan. Pertama, jika tiada bau. Tiada bau, bunyi keluar. Bunyi keluar. Molek. Kemudian, tasawwak mak lah. Nama ke berapa? Ni harakat.
mak wajib musaqqa. Nah. Oh ni pula amma mak lazim 2 harakat. Nah. Pandai dia ni. Nah, moga dia ahli tajwid dah ni. Kalau dia sedawa sama macam amin. Dua dah ni. Pasal apa? Hamba ambil sunnah amin. Nah. Orang tak iman dah. Oh. Moga amin kadang-kadang dah. Amin ni kita boleh baca amin pun boleh. Amin pun boleh. Dia ada banyak wajah baca amin ni sebab dia isim fa'il. Baik. Apa pun tuan-tuan rahmati Allah? Sendawa tadi jika dia tadi bunyi tapi tiada bau, maka hukumnya adalah tadi harus. Bunyi saja tak apa. Tapi dengan syarat bunyi tadi bunyi yang tidak menyakitkan. Kalau bunyi sakit ni tuan-tuan, bunyi supaya kepala utar kan. Duk alas maya pula orang pakak tengok siapa dia. Pula tu pula bang. Kita pun tahu dah mamak tu kedekup nanti mamak makan diri alas maya pun deng. Kita tahu kucing alas maya dah ni. Betul dah habis dah ni. Baik. Kenapa? Tetapi jika ada bau, ini makruh. Jadi bau tu batu sendawa tapi kena perincikan hukum ni bagaimana dikatakan harus itu. Dan dia boleh membawa makruh bila bunyi dia dibuat-buat. Yang kedua, bau dia tadi mengerikan. Apatah lagi dalam solat. Yang ketiga ialah sebelum nak sedawa tu cuba tahan dulu. Cuba kontrol dulu. Kalau tak boleh kontrol, maka dia keluar, lepaskanlah. Lepaskanlah. Sebab dia adalah daripada tabiat. Tapi Nabi kata kufa, tahan dan jauhkan. Sendawa ni. Jadi betul lah kita orang Melayu, adat sampai satu orang Melayu ni, halus sendawa ni, kita akan marah anak kita sedawa depan orang. Tutup mulut. Baik. Tapi adat tu lepas pada ni. Yang kedua, jika ada bau, ini tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa hukum dia makruh. Bila ada bau. Tak biasanya sedawa kalau kita makan tidak perkara bau, memang tak bau. Tapi kalau makan durian, apa lagi benda bau? Acak sebut durian. Kalau minggu depan tak durian lagi, berat benar masjid. Kalau orang hok jenis biasa seru hati, yang mau sebut 2 kali, sapah lalu dah durian. Berapa kali dah sebut durian? Kau mana? Utuh, amat mari ni malam ni ke? Kalau tuan-tuan mari boleh pergi gapa ustaz? Uluk durian minggu depan. Pada dah tu. Hak lain tak saya ingat orang mengajar tu. Bila bau tuan-tuan, sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, biasanya kita ambil hadis ni, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man akala as-sum, siapa dia makan as-sum aul basal, iaitu bawang. Sum ni dengan basal ni di antara bawang putih bawang merah. Orang Arab dia memang menjadikan bawang ni makanan yang makanan di antara makanan. Dia makan nasi biryani bawang, makan nasi biryani bawang. Dan kita pun digalakkan orang jantan lelaki makan bawang. Makan bawang. Cerita rahsia dia, kita belanja durian insya-Allah mau ayat lalu. Durian pula macam ni. Jadi bila makan bawang, kita bawang tidaklah makan banyak. Kita orang Melayu ni bawang pun jimat-jimat bubuh 2 sebab tu nasi lecah lemah. Makan dia sebab bawang kurang. Jadi apa pun makan, sebab itulah ulama mengkiaskan bawang ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqribanna dalam satu riwayat wal ya'tazil masjidana. Mana dalam riwayat lain fal ya'tazilna, iaitu sesiapa yang makan sesuatu yang bawang yang berbau, maka hendaklah dia tidak mendekati masjid. Tapi dalam riwayat lain ya'tazilna, hendaklah dia jauh daripada kami. Jadi kerana dalil ni sama ada di masjid atau kita bersama dalam kumpulan menggauli manusia, maka disyariatkan kita menjaga manusia kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa fa inna, kerana apa Nabi larang kita tak boleh makan tadi, fa wala yu'zina kerana jangan kamu menyakiti bawang dengan bawang biri isum. Jangan wala yu'zina atau wala yu'ziyanna, jangan kamu sekali-kali menyakiti kami dengan bawang-bawang itu. Jadi kalau bau-bawang tu Nabi tak widah, kalau durian durian lagi. Tanda dah berapa kali tadi? Maknanya
Dia tu kira kena sedap. Hak tadi, hak mula-mula tapi dia saja. Hak yang kedua mula sebut tu hulu. Yang ketiga tu satai. Hak yang keempat tu mula sebut tu ada. Jangan gula saja, nisai. Mana komplit lah, bah. Baru puas hati dia. Oh, dia pula. Jadi, baiklah abang mari masjid ke mana, sebab tu ulama ambil hadis ni dalam semua benda. Nah, iaitu al-hukmu yaduru ma'a ilalihi wujudan adaman. Ini kaedah usul fiqh. Iaitu hukum Nabi riwayat ni, bila Nabi sabda ni, dia tak boleh lihat pada satu konteks sebab tu saja, dia kena lihat pada lafaz umum dia. Maka ulama bina kaedah di atas hadis Nabi ni dalam semua hukum yang ada bauan yang boleh menyakiti manusia, yang boleh tak selesa manusia. Sebab tu Amba sebut tadi, iaitu al-hukmu yaduru ma'ilalihi wujudan wa adaman. Hukum ini dia berada pada elat dia sebab pengharaman dia tak ada bauan. Bauan yang menyakiti. Maka tak kiralah benda itu apapun yang membawa makna dan maksud itu, maka tergolonglah di dalam perkara itu. Jadi kalau nak cari hukum sedawa, hak susu, bau tu dikatakan makruh, tak ada. Tapi ulama qiyas. Bila sedawa, Nabi kata tadi macam mana, hadis ni macam mana, kita jamak hukum-hukum dan hadis-hadis yang ada, maka para ulama kata kita i'anatul talibin menyebut bahawa jika kita sedawa ada bau yang menyakitkan atau bau yang kurang menyenangkan, maka hukum dia adalah makruh. Jelas ada? Jadi dengan demikian, kita kena hati-hatilah. Kita tahu apa yang kita makan, kita tahu apa yang kita telah makan. Jadi waktu kita nak sendawa tu pandai-pandai lah. Baik. Kemudian, adakah sendawa ni batal wuduk? Tak ada ulama. Ijma' ulama. Ijma' ulama, jusyak tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Bapa? Kenapa? Kerana dia ada tiga sebab. Pertama, sendawa ni dia keluar daripada iaitu tempat yang tidak membatalkan wuduk, iaitu kalau kita keluar daripada kubur atau dubur, hak depan, hak belakang, maka sebab itulah sesuatu yang keluar daripada dubur, hak belakang, batal belakang. Jual najis pun batal, keluar angin pun batal, keluar batu pun batal, kalau keluar cicak pun batal. Keluar sesuatu daripada dubur, dia batal. Jangan kata terberok saja, keluar angin saja, tiba-tiba keluar piyah. Piyah ustaz. Piyah. Batal juga. Ataupun keluar daripada mana? Kubur, dubur. Kubur depan, dubur belakang. Kubur pun keluar, batal. Keluar air kecing batal. Keluar air mani junub. Keluar mazi pun batal. Keluar angin, tapi tak ada lah. Keluar angin bagi orang jatuh. Tapi bagi orang tina, daripada faras dia, boleh keluar angin. Maka batal wuduk dia. Tapi saya tak pernah dengar, tanya, saya tak pernah lagi ditanya, saya tak pernah terjumpa lagi dapat tua, orang laki-laki ketuk melalui zakar dia. Ada kan? Tak ada apa deh. Oh tu hebat bisa kemah jatuh dia kemah bro, kemah. Batu jaga mana jaga mana apa. Ada satu tak ada. Nah baik. Kemudian tuan-tuan dan mati Allah, itulah di antara sebab utama selamping dia tidak keluar daripada perkara-perkara yang najis. Nah, jadi tak ada masalah situ, tetapi kalau kita sedawa dalam waktu puasa, bila keluar daripada perut, maka ini dibincangkan oleh ulama. Jadi sedawa waktu kita puasa. Sedawa dah ni. Tubik-tubik tu butir naka. Dah, naik ke butir-butir naka memang. Naik. Patut ngak butak. Lek-lek butir naka. Golek lah tu. Telah balik. Rugi. Rugi. Kupik tau kupik. Sebutir naka tubik masuk balik pun masuk balik. Ini kita kena perhati. Jadi kalau dalam kitab kita atau dalam mazhab Syafi'i yang sebut dalam kitab i'anatul talibin, jilid yang pertama, dia menyebut bahawa bila kita senawa, sinilah kita jumpa
banyak dalam hukum sendawa tak jumpa dalam bab sembahyang. Kita jumpa dalam bab as-siyam. Di mana mereka membahaskan bahawa sendawa tidak membatalkan puasa. Kecuali bila keluar tu bawa bersama makanan. Maka dia perlu berkumur daripada makanan tersebut. Jika dia telang terus daripada itu, dua keadaan. Jika tak sengaja, tak batal. Jika sengaja, bagaimana sengaja? Bagaimana tak sengaja? Tukar buk naik butir nakar. Ni. Dia pun telan. Kita tahulah sengaja tak sengaja. Tak tahu. Saya pun confused tak sengaja tak sengaja. Korak kering. Mana boleh mu tak tahu sengaja tak sengaja. Dah. Kita pun tanya lagu mana? Masa tubik tu amu kemel dulu. Dia kemel enggak? Telan balik. Dia tertelan. Dan bila pluk keluar, kita pun tertelan. Maka itu tidak membatal. Tapi kalau pluk keluar, kita pun nak membiarkannya. Kemudian, orang kata apa? Kunyah nak pulak. Ataupun, main-main ke dalam lidah tu pulak. Saya moga sebutin ni, tak ada lolok. Butir nakarnya. Dan hak lain tu, 3 butir lagi, tergelat. Sebutin ni naik balik. Ayah takut jadi mata. Kita tahu. Yang ni kemel-kemel patut lah. Itu batal. Bila ada ain, bila ada ain. Kalau tak ada ain, tak apa. Kita, macam kita koma lah. Kita makan nasi, kita dah gosok gigi dah. Sebenarnya ada lagi sisa dalam makanan tu kecil. Bila kita koma, kita letak atas tangan ada lagi putih-putih. Itu ain yang dimaafkan sebagai umum balwa. Tak mungkin dalam mulut kita ni suci, tidak ada sesuatu pun ain daripada makanan. Tak mungkin. Tetapi jika dia berketul, jika dia berain, yang boleh kita main, terganggu lidah, dia kena ludah. Jadi ingat kata, bila sendawa dalam keadaan puasa, ingat lebih baik dan lebih wajar kita buat untuk mengelakkan kita daripada waswah membatalkan puasa, kita koma. Ludahkan dia. Ludah. Kalau tak boleh koma, kita ludahkan dia. Jadi kalau lepas kita ludah, ada lagi dalam tu, kita ludah lagi. Kemudian kita pun telan lah, dia tidaklah ailiu kita tu mana kena sentiasa ludah sebab kita yakin bahawa tidak ada lagi ain dalam tu. Kemudian kita pun telan ailiu, tak ada terambat. Tiba-tiba kita rasa ada lagi pula berbaki. Itu tidak ada masalah. Kita ludah balik atau kita pergi berkumur balik. Ini dalam masalah kita teka berkuasa. Baik. Bagaimana pula kalau kita sendawa dalam solat? Tadi. Solat. Lagu mana? Engkau dalam solat ni tak boleh kecek. Lama kira jadi kena jaga sendawa supaya sendawa ini tidaklah berpanjangnya sebab dia boleh membatalkan solat. Baik, orang sendawa dalam solat hukum dia makruh ke macam mana? Tidak makruh. Walaupun dalam solat. Jadi kita solat tiba-tiba sendawa. Tidak makruh. Mana boleh sendawa tetapi membalik tadi pada saat. Jika rasa nak sendawa, tahan dulu. Tahan dulu. Tapi jika rasa nak sendawa, tak boleh tahan, lepaskan. Tetapi ingat, ini yang masalah. Kedua, ada bau, tak ada bau. Kita tahu dah, tadi kita makan gapa. Makan gapa tadi? Makan gapa tadi? Makan gapa tadi, jelas sikit tak dengar? Tahu dah tu tak apa. Anda tak payah ya. Dia dah lekat kita, tak apa dah tu. Amba boleh klik dalam lain. Dia boleh isya. Kas dia molek dia tak mengajar dah. Ya ni. Pandai apa. Payah nak cari ustaz. Dia mengajar tepat kena tek bunyi lekat dia klik. Jadi kita tahu dah apa kita makan. Sebab tu Imam Tirmizi menyebut bahawa dia tengok pada keadaan hukum asalnya tidak makruh sendawa di dalam solat, apatah lagi ittifaq tidak membatalkan solat. Dan tidak juga makruh. Inilah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tetapi jika ada bau, dia jadi makruh. Sama seperti mana luar sembahyang. Sebab dia mengganggu. Yang keduanya, jika bunyi ni masalah. Jika bunyi ni, sapapannya, bunyi, dia boleh membatalkan solat. Sebab mengeluarkan sesuatu yang boleh membatalkan solat. Kita tak boleh kecek kan dalam solat kan? Dalam solat ni perkara membatalkan apa dia? Bercakap.
keluar satu perkataan yang boleh dipahami. Kum ko qi ko, maka batal. Tapi kalau kita keluar panjang ngawakah pula. Oh, maknanya ada tabakak dia pula. Lepas tu masuk lagu pula. Saya sudih. Sawi ada sebelah ni muka 3 kali Abang Mak. Kali pertama. Tak senyap lagi. Kali kedua. Lagu mana? Dia blem-blem main je. Ini sangat keji. Dah lah haram. Dan sengok kata-kata makruh. Bermain-main dengan sendawa ini. Walaupun asalnya dia adalah harus. Tapi bermain-main dengan sendawa ni adalah perbuatan yang sia-sia. Dan orang jahil. Dan hukum dia makruh. Tapi kalau kita buat dalam semaya. Dia boleh mungkin membatalkan solat. Jadi, batulah Imam At-Tirmizi dia suruh kita bila sendawa dalam semaya ni, dongakkan ke langit. Tapi hok tutup tangan ni tak ada. Dongakkan ke langit supaya copong benarnya. Mengalih ke copong tu, jangan kita kepada kawan. Sebab kalau sebelah ni, sebelah ni, apa nak tahu mana? Nak tahu dalam poket? Bapa dia tak wibawa? Coyak kamu. Bapa disuruh bila sedawa, naiklah kata. Jangan kanan, kena kanan ni pula. Abang Mak. Kalau kita balas berebut tara dengan dia. Tobik bergacah. Kawan ni berkata, menatan dalam bayar nak makan aku ni. Dia pegang dengan tangan dia. Baik. Moga dia mamak boya. Ni pula orang panggil mak nyodok. Dia molek. Apa bah? Kalau tak boleh jawab, amu tak klik sehingga boleh dia. Sebagai tebusan. Sebab kalau dia suruh ke bawah, dia terkepik lah. Nak dawa ni dia kena lawah. Dawa ni dia kena lawah. Kalau duduk tepik gini, ketuk. Tutup lah anak koko ni. Nak sedawa jadi tubik kepik lah. Tak lawah. Betul tak, Abang? Sebab tu Imam At-Tirmizi kata, dongakkan ke langit supaya kamu rasa lapang. Buka kan, Abang ni? Kalau duduk gini, Abang guna, Abang? Tutup kan? Alik kanan orang, alik kiri orang. Mungkin lepas ni anak tanya bapa, abah nak kata, abah tak tengah lah bawahnya. Jadi, mungkin hikmat di situ ialah kerana nak untuk memberi kelegaan kepada kerongkong di waktu nak mengeluarkan angin tu, maka pihak sebelah atas ni lebih wajar. Walaupun nampak naik ke atas. Gak yolo dah copong dah di atas, copong asap. Ada copong asap di bawah. Tak, kapal di atas. Biasanya letak kereta gala di atas. Gak copong ni baru deriya pula. Kena di atas. Deriya lagi. Ada pedah kau mengajar ini kau sakit hati. Takut tukar sakit hati boh jemput ustaz tu. Sakit hati aku dengar durian. Lepas makan durian baru lega. Pulak dah. Tak. Jadi dawa dalam solat tidak ada masalah. Tapi tengok keadaan-keadaan tadi. Tuan-tuan dan mati Allah. Yang kedua ialah biasa kita tak sangka. Amba perhabis ni. Ilmu dalam bab dawa ni habis dah tuan-tuan malam ni. Jadi lepas habis malam ni memang puas hati dah kalau buat perlu diri. Kita mempertawakan orang sedawa. Dia sedawa kita pun suka. Dia sedawa pun kita mempertawakan dia. Kita ngejik dia. Lagu mana? Hukum. Ada Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju min anfs. Sesungguhnya kata dari riwayat yang diriwayatkan dari Bukhari bahawa Rasulullah menegah kita mempertawa yadhhaka. Yadhhak ni makna mempertawakan sesuatu yang keluar daripada dalaman seseorang. Keluar daripada sama ada hidung kau, sama ada keluar daripada tengkuk kau pada lain. Nabi Muhammad ini secara umum iaitu sesuatu yang keluar daripada mulut secara tabi'i. Sedawa kau keluar daripada hidung kau, ataupun orang tidur ngekung kau. Sebab dia nak macam mana mungkin tidur ngekung keru.
Nak lagu mana kita? Memang ganggu kita, tapi nak macam mana? Jadi kita tak boleh mengaibkan seseorang yang keluar daripada sesuatu daripada mulut dia, hidung dia, yang mana benda itu adalah sesuatu yang tabi'i. Sebab itu Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menegah bahawa sini, bahawa bahawa syarak menegah kita merendah-rendahkan, mempersendakan sesuatu, seseorang dengan sesuatu yang keluar daripada mulut dan hidung. Jadi jelas kita di situ bahawa batuk batuk kita pun suka, tak boleh, sebab itu keluar daripada mulut secara tabi'i. Ataupun dia berdengkur, kerana itu keluar sesuatu daripada tabi'i dengan sebab dia tidur. Ataupun sendawa, maka itu sesuatu yang ataupun aduh, sakit, ngerai sakit. Itu pun sesuatu yang biasa, sebab sakit ni bila ngerai biasa, betul tak apa? Kau boleh tahan tu tahan lah. Jadi kita jangan jangan bermain-main dengan agama ni dalam perkara yang kita tidak faham. Jadi hamba pun bila jumpa sini kita fahamlah bahawa sesuatu yang keluar daripada seseorang dengan sebab tabi'i, kita jangan mempersendakan dia, termasuk sedawa, mengerang kesakitan, batuk, berdengkur dan sebagainya. Baik. Kemudian bila kita sedawa luar sembahyang ni, kita makan. Nah, biasanya bila kita buat apa? Alhamdulillah. Betul ke tak, Bang? Tak. Kau lepas dakwah, Allahu Akbar. Ada. Kau tu orang pah tak tahu bila dah tu. Tak ada, Bang? Betul tak, Bang? Nah, kau ni. Tak kira mana pah ya dia. Ada juga biasa orang lagu tu dah ni. Jadi sebenarnya kita tidak sedar bahawa tidak ada satu pun dalil nas di waktu kita sendawa mengucap kalimah tertentu. Di waktu kita lepas makan ada doa, alhamdulillahillazi azhaba 'annal azab. Betul tak? Betul tak? Oh, senyap ni. Itu tunggu dia lagu tu. Oh, saat ni doa untuk jambil tu. Nama ke? Ya Allah, Ustaz. Sebab tu aku tahu dah. Tok guru aku pesan, bila mengajar lebih setengah jam, mu kena awak mari teka-teki. Kalau mu hari teka-teki, dia tak jawab walaupun mu salah, cel lah tu dia tidur. Berhentilah. Padahal tu maknanya. Nampak kelik ni? Jenera. Dah. Betul tak mak kata ni? Jadi, kita lepas makan, kita ucap alhamdulillah. Tapi sedawa tak ada. Namun berlaku suatu uruf di dalam masyarakat kerana mengucap alhamdulillah selepas daripada sendawa itu kerana syukur dia, kerana nikmat. Nikmat daripada kesedapan, kelazatan, kekenyangan, rezeki yang diberi oleh Allah, maka itu adalah harus. Tapi kalau kita melazimi setiap kali sedawa kata, setiap kali sedawa, maka itu tidak disuka juga oleh syarak, kerana dia adalah sesuatu bid'ah yang kita kena jaga kerana tidak ada nas. Jadi kalau kita buat tu kerana memang itu adalah suatu nas, tak boleh. Tetapi jika kita buat itu kerana elatnya adalah melahirkan kesyukuran, kerana dia adalah keluar daripada rasa syukur kita dan rasa bahagia kita atas nikmat rezeki yang Allah beri, maka ucaplah. Tidak ada masalah. Tapi tidak sunat. Jadi sampai dia kata alhamdulillah, itu boleh. Tapi sunat, tak. Maka kalau orang tak kata, itu lebih baik. Jadi jangan kita timbuk anak kita sedawa. Sedawa. Ucap ke alhamdulillah biar khabar kat rezeki nak Tuhan beri ni. Ajak makan peri ya. Kerja malah. Pulak dah. Timbuk pulak. Tidak ada suruhan. Tidak ada galakan. Tak, di dalam sendawa kita mengucapkan. Tapi kalau orang ucap, alhamdulillah. Kita nak jawab ke mana? Kita nak jawab ke mana? Kalau orang bersih, orang bersih kita ucap, dia ucap alhamdulillah, kita ucap yarhamukumullah. Tapi kalau dah orang sedawa, dia ucap alhamdulillah, kita kena ucap ke mana? Tidak ada ucapan. Tak payah jawab. Tapi kalau nak jawab, ada.
iaitu hani'am mari'a. Hani'am mari'a. Ikut apa? Hani'am mari'a. Hani'a tu, mari'a tu makna pemberian yang Allah beri sebagai nikmat yang membahagiakan. Dia sedawa, alhamdulillah. Kita berkata hani'am mari'a. Alhamdulillah lah, syukurlah. Bahagialah hidup kita. Boleh. Tapi tak jawab pun tak apa. Tapi kalau jawab tu, kira kelah dah tu. Tapi amo percaya tuan-tuan tak kira ingat. Amo royak lepas ni tuan-tuan tak ingat. Tuan tahu pasal apa tak ingat? Ilmu ni dia kena pelima. Ilmu ni dia kena ada cerai dia. Dia kena bakar kemian. Dia kena terima ijazah. Baru itu kita boleh buat amal. Amo tak tutup banyak. Derial je. Jadi sekadar tu dululah. Mana baik daripada Allah. Amo nak gua ke kapul ni yang ni. Moga mari sekali lagi tak tahu lagu mana mari. Bila pula mari. Hok ceramah dulu. Masa kita buat apa boleh puasa ke apa gitu. Dan lepas pada tu kat kita tak mari ni pula temu. Jadi kalau amo ngiden nak pakai derial, tuan-tuan tunal lah tuan-tuan. Derial lagi. Amo ile. Cara amo bawa tu sakit hati. Jangan kuasa masjid dah ni. Setuju ke tak tu? InsyaAllah. Jadi baik semua daripada Allah. Ingat dah kalau orang kata Alhamdulillah tak payah ucap lah. Kalau kita sendawa tidak perlu mengucap Alhamdulillah. Tetapi jika tersasul dengan sebab kita dah biasa mendapat nikmat Alhamdulillah. Kemudian dapat pisau rebus pun Alhamdulillah. Kemudian rezeki kita pun Alhamdulillah. Apa saja nikmat kita dah jadi suatu kebiasaan Alhamdulillah. Tak ada masalah. Nah, tapi tahulah bahawa kita kena sedar dulu bahawa tidak ada suatu anjuran syarak di waktu kita seperti mana bersin. Sebab bersin ni dia ada hak. Ada hak bila kita bersin, kita kena ucap Alhamdulillah. Dan orang mendengar bersin tadi, kena jawab. Bersin dia tadi sebagai hak. Baik, adapun seseorang yang sendawa, tidak perlu. Tapi kalau dia kata Alhamdulillah, kita pun nak menggambarkan suka dia tadi dengan kita memberi kegembiraan. Hani'am mari'a. Hani'am mari'a. Aku li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.